Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Farizan Abdul Kadir dalam program diskusi yang dibawakan khas oleh Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas. Kita masih lagi berada di dalam tempoh kawalan pergerakan bersyarat PKPB semasa rakaman ini dijalankan, yang mana beberapa buah negeri telah diisytiharkan sebagai zon merah. Walau bagaimanapun, ianya tidak menyekat program diskusi kita pada kali ini kerana saya menampilkan panel pada program kali ini menerusi alam maya itu secara online. Pada hari ini kita akan mengupas topik yang bertajuk Dana Peladang Kebangsaan, Peluang dalam Kelebihan. Jadi panel jemputan pertama kita pada hari ini, biarlah saya perkenalkan Puan Sharifah Alina binti Syed Hassan, iaitu merupakan pengurus di bahagian Dana Peladang Kebangsaan Nafas. Jadi Assalamualaikum Puan, apa khabar? Masih bekerja daripada rumah ataupun masih di pejabat? Waalaikumsalam. Masih, cuma hari ini saya bekerja dari pejabat. Baik. Dan panel jemputan kedua kita yang berada jauh di negeri Perlis sana, iaitu Encik Muhammad Asri bin Haji Hashim, merupakan ahli peladang di Pertubuhan Peladang Kawasan Bintung Perlis dan juga merupakan ahli Dana Peladang Kebangsaan Nafas. Assalamualaikum Encik Asri. Waalaikumsalam. Okey. Bagaimana keadaan di sana? Di negeri Perlis sekarang ni? Dari segi COVID dan sebagainya, keadaan di sana macam mana? Terkawal ke? Sihat, mudah-mudahan semua di dalam keadaan terkawal, di mana di Perlis, negeri yang kawasan zon hijau, segala penyakit dapat dimendung kerana kami di sini semua dapat mematuhi SOP yang disediakan oleh KKM, Kementerian Kesihatan. Baiklah, kita akan mulakan program kita pada hari ini, yang mana saya akan mengajukan soalan kepada Puan Sharifah Alina. Seperti yang kita maklum Puan, di Malaysia kita sudah mempunyai hampir 58 buah bank yang wujud, antaranya bank komersial, bank perbankan Islam, pelaburan. Jadi apa objektif penubuhan Dana Peladang Kebangsaan ini sendiri? Okey, soalan yang sangat baik. Sebenarnya matlamat asal penubuhan Dana Peladang Kebangsaan adalah sebagai penyatuan dan pengumpulan sumber dana daripada ahli dan rangkaian di seluruh negara. Pada masa yang sama, matlamat dan objektif lain adalah sebagai alternatif kepada ahli peladang di luar sana bagi menyediakan tempat untuk pusat pelaburan dan juga pembiayaan khidmat kewangan kepada ahli. Dan seterusnya yang paling utama adalah perkongsian keuntungan pas secara tidak langsung kepada ahli. Jadi khas ditubuhkan untuk ahli peladang lah di Malaysia. Betul. Okey. Jadi sehingga hari ini, kalau boleh kongsikan kepada kami, berapakah jumlah ahli yang telah melabur dengan Dana Peladang dan apa kelebihan dia? Okey. Sehingga hari ini kita ada hampir 6,000 ahli Dana Peladang Kebangsaan seluruh negara, masuk Sabah dan juga Sarawak. Dan kelebihannya menjadi ahli Dana Peladang Kebangsaan, mestinya kita dapat menyediakan khidmat kewangan, dan khidmat kewangan yang kami sebutkan adalah sehingga nilai RM5 selama 15 tahun. Selain daripada itu juga kita juga memberi kita telah mengajukan hubungan dividen yang agak tinggi melalui dividen dan juga hibah yang agak kompetitif kalau kita lihat dalam industri dan selama 7 tahun lah bagi dividen dan hibah. Baik, Cik Asri. Cik Asri merupakan salah seorang ahli di PK sejak tahun bila tu, dan boleh Cik Asri perkenalkan diri Cik Asri, apakah
penglibatan Encik Asri dalam industri pertanian ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asri Haji Hashim, berasal dari Perlis. Saya terlibat dalam industri pertanian ni sejak tahun 2002 dan peranan saya dalam bidang pertanian adalah memberi khidmat nasihat kepada ahli-ahli peladang, penanam padi, di samping membekal benih padi, meracun rumput rampai, serangga di kawasan-kawasan sekitarnya. Jadi semasa Encik Asri mula-mula menyertai Dana Peladang sehingga pada hari ini, adakah ianya memberi impak kepada kehidupan tuan? Sama ada daripada segi industri ataupun ekonomi yang tuan jalankan? Sepanjang saya berurusan dengan Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas, saya banyak mendapat tunjuk ajar, penerangan, info, maklumat-maklumat di dalam Dana Peladang Kebangsaan ini. Mengapa Encik Asri memilih Dana Peladang ni? Saya mengenali Dana Peladang Kebangsaan sejak tahun 2009, yakni semasa saya menjadi ahli PPK Pertubuhan Peladang PPK Bintung. Dana Peladang saya mengetahui daripada brosur yang terdapat di PPK. Lantas setelah membaca brosur Dana Peladang, katalog Dana Peladang, saya terus menelpon Nafas Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas di Kuala Lumpur dan memohon kerjasama memberi dan mendapat penerangan bagaimana dan apa itu Dana Peladang Kebangsaan. Hasil daripada pelaburan melalui Dana Peladang Kebangsaan, saya mendapat banyak manfaat. Selain pada dividen yang saya nikmati, pulangan keuntungan yang saya nikmati, saya juga dapat memohon pinjaman untuk membesarkan perniagaan benih padi di kawasan utara ini. Jadi Puan Alina, ketika dunia dilanda dengan COVID-19 ini, kita lihat pelbagai sektor yang terkesan daripada wabak penyakit ni. Jadi adakah DPK juga terkesan dan adakah Dana Peladang juga membantu mereka yang terkesan ni? Okey, semestinya terkesan kerana COVID ini mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi dunia dan juga negara. Tetapi di Dana Peladang Kebangsaan, kami meletakkan sebahagian besar pelaburan dalam projek bersama yang stabil dan terjamin. Pada masa yang sama, sebahagian kecil daripada pendapatan DPK terkesan kerana pengumuman penurunan OPR oleh Bank Negara untuk beberapa kali untuk tahun ini sahaja. Mengambil pendekatan yang sama seperti institusi kewangan yang lain, Dana Peladang Kebangsaan juga prihatin dengan masalah ahli di luar sana dan telah pun bersetuju memberi moratorium pada selama 3 bulan kepada penerima biaya yang terkesan. Jadi Dana Peladang juga prihatin dengan keadaan situasi semasa yang berlaku sekarang ini. Jadi bagaimana Betul. untuk orang yang di luar sana mendaftar menjadi ahli DPK dan juga harapan Dana Peladang sendiri kepada ahli peladang di luar sana? Okey. Kepada yang masih lagi bukan ahli Pertubuhan Peladang, perlu mendaftar dan perlu menghadirkan diri ke Pertubuhan Peladang kawasan yang terdekat dan mendaftarkan diri sebagai ahli peladang, dan seterusnya setelah berjaya menjadi ahli peladang, bolehlah menjadi ahli Dana Peladang Kebangsaan kerana kriteria utama adalah perlu menjadi ahli peladang. Dan bagi permulaan untuk menjadi ahli Dana Peladang Kebangsaan, perlulah membuka akaun simpanan serendah RM10 dan seterusnya RM100 bagi pembukaan akaun pelaburan Dana Peladang Kebangsaan. Dan
harapan dia. Ya, harapan. Harapan kami untuk makluman semua, sehingga 2019 kami telah mengagihkan lebih 45 juta ringgit keuntungan kepada semua ahli dana peladan kebangsaan, dan kami sangat berharap lebih ramai ahli di luar sana yang merebut peluang ini. Dan kami juga berharap dipikir satu hari nanti menjadi pilihan utama semua ahli peladang sebagai pusat pelaburan dan juga simpanan. Selain daripada itu, sebagai platform kewangan kompetitif di kalangan rangkaian TV dan juga InsyaAllah satu hari nanti. Baik, terima kasih di atas penjelasan daripada Puan Alina. Jadi Encik Asri, apakah harapan Encik Asri kepada semua ahli peladang di negara ini dan meyakinkan mereka untuk menjadi ahli dana peladan kebangsaan? InsyaAllah harapan saya dan saya menyeru kepada ahli-ahli peladang semua supaya libat diri dalam pelaburan dengan dana peladan kebangsaan, di mana kita dapat menikmati pulangan yang terbaik, keuntungan yang terbaik, kemudahan pinjaman yang diberi. Dan saya mengambil kesempatan di sini adalah memohon daripada pengurusan dana peladan kebangsaan supaya dapat memberi kami pinjaman untuk kami melabur terus ke dalam dana peladan kebangsaan ini. Terima kasih. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita pada hari ini, iaitu kepada Puan Alina dan juga Encik Asri di dalam program diskusi pada kali ini. Jadi kita kejar peluang di atas kelebihan yang telah ditawarkan oleh dana peladan kebangsaan Nafas. Akhir kata daripada saya, sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19 ini supaya kita boleh menjalani kehidupan normal kita yang kita rindui, insya-Allah. Salam sayang daripada saya, Farizan Abdul Kadir. Jaga diri. Assalamualaikum.